Pertama, saya nak kupas pasal isu kahwin di Thailand, sah ataupun tidak? Sah. Subhanallah. Baiklah, para jemaah yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita berhenti setakat itu untuk baca kitab ni, boleh ya? Sebab dia membicarakan tentang celak tu bersambung-sambung lagi. Jadi saya nak menjawab beberapa persoalan ya yang ditanya melalui Facebook, melalui page. Saya ada perbincangan dengan seorang lawyer juga sebab dah banyak sangat kes yang ditanya berkaitan dengan nikah di Thailand. Dan masalah-masalah yang timbul daripada susulan pernikahan yang tidak didaftarkan ini. Jadi ada kawan saya seorang tu memang dia banyak uruskan kes-kes nikah Thailand. Dia pun lawyer di Kelantan. Kawan sekelas dulu. Jadi banyaklah dia kerja dia ulang-alik Thailand je. Kes banyak di Thailand. Dia perempuan. Perempuan lah, kawan sama belajar sekolah menengah, lepas tu sama di Kuzam. Jadi baiklah, pertama saya nak kupas pasal isu kahwin di Thailand, sah ataupun tidak? Sah. Kalau suami nikah di Thailand dengan isteri yang kedua secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin wali perempuan tu pun, adik-beradik perempuan tu pun tak tahu, dia pun pergi nikah dekat Thailand, dia pun bawa balik, ni kawan baru dia kata. Semalam abang pergi Thailand. Sah tak tu? Subhanallah, sabarnya puan-puan sekalian. Sama juga kes ni. Semalam juga saya jawab soalan ni. Ya Allah, suami yang tak ada perasaan. Dia dah nikah kat Thailand, dia bawa balik macam tu selamba je dia cakap. Awak tak boleh nak buat apa dah, saya dah nikah pun. Awak belajarlah sabar dan redha. Dia dah jadi isi saya pun. Maksudnya ya Allah, suami yang tidak bertanggungjawab lah begini. Yang tidak ada adab, yang tidak ada akhlak, yang tidak ada perasaan ataupun kemanusiaan. Soalannya wanita ini tiada hak untuk rasa sakit hati, kecil hati. Yang perlunya sabar, redha, taat suami. Jangan kita nak menarik ataupun kita ni nak menghukum seorang isteri itu tak redha tak apa dengan kedudukan yang Allah beri sebagai seorang suami. Jangan seorang suami diberikan kedudukan, dimuliakan sebagainya kan dalam Islam sampai boleh berlaku zalim terhadap isteri. Na'udzubillah. Sebab kedudukan anda sebagai suami itu akan dinilai, akan ditanya, akan dihisap oleh Allah. Adakah menjalankan tugas sebagai suami dengan cara yang baik? Rasulullah sangat menjaga hati para wanita. Rasulullah sangat memuliakan dan menghormati para wanita. Subhanallah. Jadi, saya nak jawab tadi tu 10 tahun nikah di Thailand. Suami memang tak bertanggungjawab pada awal perkahwinan sampai dah 10 tahun ni. Makan, minum, pakai 100% isi tanggung. Suami duduk dekat rumah, main telefon, tak nak keluar bekerja, makan, minum apa semua. Isi tanggung semua. Bukan orang senang pun isteri, buat kuih. Besarkan anak, sekolahkan anak. Suami memang pemalas, malas sungguh-sungguh. Dah pernah bercerai juga dengan isteri pertama. Suami ni duda lah, dah ada anak. Tak pernah bagi juga nafkah pada anak-anak isteri yang pertama dengan alasan isteri pertama minta fasakh. Jadi isteri pertama yang minta cerai. Jadi dia yang nak ceraikan, anak dia tanggung sendirilah. Nampak tak? Lelaki begini memang wujud dan ramai. Kes saya banyak. Yang mana hidup dia menumpang dengan isteri saja. Makan, minum, keluar kerja, malam memang tak keluar bekerja. Tapi persoalan sekarang isteri ni nak mohon cerai. Tapi dia nak mohon, tapi dia nikah di Thailand, tak pernah daftar di Malaysia. Suami tak nak daftar. Memang bijak lah. Suami tak pernah daftar. Jadi bila nak mohon cerai, dia tak boleh nak buat permohonan cerai di Malaysia. Sebab dia tidak ada dokumen sah pun. Dia nak pergi ke mahkamah, dia tak ada dokumen sah. Soalannya dari sudut undang-undang Malaysia, tak ada pernikahan yang berlaku. Faham ya? Ini implikasi nikah di luar negara kemudian tak daftar balik di Malaysia. Tadi soalan sah ataupun tidak pergi kepada dua. Sebelum ini saya bekerja di bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Memang bahagian ini adalah bahagian yang menguruskan nikah tanpa izin, NTI. Nikah tanpa izin ini boleh berlaku di Thailand, boleh berlaku di Indonesia, boleh berlaku juga dalam Malaysia.
Orang panggil nikah sindiket yang berlaku di Malaysia. Memang dia boleh pergi kepada dua. Ada kes bila buat pengesahan di mahkamah, nikah tanpa izin ni di luar negara tanpa izin kebenaran mahkamah ni adalah salah dari sudut undang-undang. Balik mereka nak daftarkan, akan dibicarakan di mahkamah. Kalau sah sekalipun, mereka tetap dikenakan tindakan undang-undang iaitu bayar denda sekian-sekian. Sebab menyalahi undang-undang lah. Tapi ramai yang buat. Sebahagiannya kadang tu dah nikah 10 tahun, 5 tahun, dah ada anak. Bila buat siasatan, bila buat maksudnya dia nak buat pengesahan, dia akan timbul bila anak ni nak masuk sekolah tak ada sijil lahir. Sebab apa anak tak ada sijil lahir? Lahir dulu tak pergi daftar, tak ada sijil nikah. 3 orang, 4 orang semua tak ada sijil lahir. Kan nak daftar kelahiran perlu ada sijil nikah, betul kan? Bila tak ada sijil nikah, maka mereka tak daftar kelahiran anak. Yang timbul masalah bila nak masuk sekolah darjah 1. Lepas tu dia orang pun mulalah daripada A balik ambil sijil nikah dekat Thailand tu, dia orang pun bawa lah pergi ke mahkamah nak buat pengesahan. Bila buat pengesahan rupanya pernikahan tidak sah. Bayangkan perkahwinan 10 tahun, 8 tahun dengan ada anak, rupanya baru tahu perkahwinan itu tidak sah. Apa yang berlaku? Perkahwinan itu terus dibubarkan oleh hakim kerana disahkan tidak sah. Ada syarat-syarat yang tak cukup ketika pernikahan. Tak cukup syarat. Bukan kata semua nikah di Thailand ke di Indonesia tu tak sah, tapi bila buat pengesahan memang ada kes bila disahkan tidak sah. Bagaimana kedudukan anak tu? Perkahwinan ini terus dibubarkan oleh hakim, lalu tindakan segera dibuatlah akad nikah baru. Teruslah buat akad nikah menggunakan wali hakim dan sebagainya, ada proses lah. Dan anak itu bukan dikira anak zina, tapi anak itu dikira anak wati syubhah, iaitu anak daripada pernikahan yang diragui. Kes begini banyak. Banyak juga kes begini. Kebetulan masa saya buat masters, memang tajuk saya adalah berkenaan dengan anak luar nikah, pernikahan oleh wali hakim, oleh wali yang tak sah taraf dengan anak. Saya minta maaf, ramai orang-orang dulu dia ambil anak angkat, kemudian bapa tu jadi wali masa nikah. Sekarang bila bapa tu dah umur 50-60, anak ni tak tahu dia anak angkat. Dia tak tahu dia anak angkat. Sebab dulu tak ada peraturan ketat, tak boleh nak trace apa semua. Jadi bapa ni datang je dekat bahagian pendaftaran nak daftar anak, tak dapat nak cek ni, tak ada dokumen lengkap kan, daftar je, bankan dia. Faham tak? Lepas tu bila nikah dia jadi wali, padahal tu anak angkat. Setelah perkahwinan dah umur 60, pakcik ni dengar, ui tak sah rupanya dan jadi wali dulu. Faham tak? Masa tu saya cari kes ni, masa di mahkamah saya kumpul-kumpulkan kes, ada berapa kes, banyak juga. Jadi pakcik ni gila pejabat agama, pakcik nak buat pengakuan anak tu dulu, pakcik jadi wali. Anak dah kahwin berapa lama, dah 20 tahun, anak pun dah besar. Jadi pernikahan tu sah tak? Tidak sah. Automatik pasangan ini dipanggil, kemudian dibubarkan perkahwinan mereka sebab perkahwinan mereka tak sah, menggunakan wali, bukan wali yang sah. Ini bapa angkat ni. Orang dulu-dulu tak tahu hukum hakam. Faham tak? Lepas dibubarkan, bila dah tahu automatik dibubarkan, lepas tu buat akad nikah baru menggunakan wali hakim. Anak itu tidak dikatakan anak zina, tapi anak wati syubhah, iaitu persetubuhan yang diragui. Tapi hukum anak itu sama seperti anak kandung. Boleh dibankan pada bapa sebab suami isteri ni tak tahu. Jadi mangsa keadaan kejahilan bapa. Faham ya? Boleh mewarisi harta, boleh difaraikan macam biasa. Contoh kes ini boleh berlaku keadaan satu lagi, terlanjur. Orang dulu terlanjur, contoh pasangan bercinta terlanjur, lepas tu dia pun nikah. Padahal dia mengandung sebelum hubungan tu, dia mengandung sebelum nikah. Ramai yang berlaku salah faham, minta maaf, dia kata sekurang-kurangnya dapat 6 bulan mengandung, anak tu boleh diban ataupun bintikan pada bapa. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Sebenarnya masyhur, benda ni masyhur, saya minta maaf. Ramai orang dia ingat, okey anak dah terlanjur, nikahkan cepat-cepatlah, dah mengandung baru sebulan, dia kata sempat 6 bulan ni. Sekurang-kurang dia kata 6 bulan qamariyah. Kalau dapat mengandung 6 bulan qamariyah, pergi daftar, anak tu boleh dibin ataupun bintikan pada bapa. Betul kan? Ini memang fatwa. Ini adalah fatwa. Sekurang-kurangnya anak
Anak yang dikandung oleh ibu tu sekurang-kurangnya 6 bulan Qamariyah baru boleh dibin ataupun bintikan kepada bapa tu. Tapi fatwa itu perlu dibaca dengan baik. Enakmen ni memang perlu dibaca dengan baik, dengan jelas. Dengan syarat persetubuhan itu berlaku dalam tempoh pernikahan yang sah. Pening lagi tu kan? Apa maksud dia? Dia macam ni. Contoh, ada bayi yang nak didaftarkan di pejabat pendaftaran. Pejabat pendaftaran dia akan minta, dia akan tengok kelahiran tu dan juga tarikh nikah. Kan sijil nikah dia tengok. Bila tengok sijil nikah, kahwin 1 hari bulan 1. Tiba-tiba anak keluar bulan 8. Kan tak cukup 9 bulan. Betul tak? Kan tak cukup 9 bulan tu. Macam mana ni? Ni anak luar nikah ke apa? Dia orang akan tengok tu, dia orang akan bincang sama dia. Boleh tak daftar? Sebab boleh trace ni. Baru 8 bulan baby. Kemudian ibu bapa ni tunjukkan bukti. Anak saya memang pramatang, lahir 7 bulan. Faham tak? Ada bukti lah. Ada semua kelahiran. Maka tak diragui lah. Tak diragui. Tapi sekiranya datanglah tu nikah bulan 1. Bulan 6 dah bersalin. Kemudian dia kata anak saya pramatang. Faham tak? 6 bulan dah bersalin. Ataupun tak cukup 1 hari kepada 6 bulan. Ataupun 1 jam tak cukup 6 bulan. 6 bulan Qamariyah. Kemudian dia kata anak saya pramatang, bukti apa semua ni. Kalau tak cukup 6 bulan, walaupun ada bukti anak pramatang dan sebagainya, tidak boleh didaftarkan menurut syarak. Tak boleh menurut perundangan kita pun. Tak boleh daftar di bin ataupun bintikan pada bapa tu. Sebab mustahil boleh berlaku bayi ataupun baby kandungan kurang daripada 6 bulan Qamariyah. Mustahil dari sudut sains dan sebagainya. Tapi boleh berlaku 6 bulan ke atas, boleh berlaku. 6 bulan ke atas pernah, walaupun biasanya 7 bulan, tapi ada kes 6 bulan ke atas tapi anak tu boleh survive. Boleh hidup. Dengan bantuan inkubator apa, rawatan api apa semua. Tapi kalau kurang 6 bulan, dia kata ini memang anak pramatang, tidak boleh didaftarkan. Jadi tolong betulkan fahaman yang salah ada di kalangan masyarakat kita. Kalau anak dah terlanjur mengandung baru sebulan, dikata cepatkan nikah, anak ni boleh bintikan kepada bapa. Tak dibenarkan. Itu hanya berlaku sekiranya benar-benar persetubuhan itu berlaku dalam perkahwinan yang sah. Lepas akad nikah baru berlaku, tapi tak cukup bulan ataupun ada sesuatu yang berlaku, anak tu bukan pramatang, sehat je, elok je, tapi baru 7 bulan. Maka ia boleh didaftarkan. Subhanallah.